Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Mak Jah sentiasa mendoakan supaya anak-anak Mak Jah di luar sana sihat walafiat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan segala malapetaka dan bencana dan diredai oleh Allah. InsyaAllah, amin. Terlebih dahulu, Mak Jah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sokongan anak-anak Mak Jah di luar sana sangat memberangsangkan, sangat membanggakan Mak Jah. Mak Jah sentiasa membaca komen-komen anak-anak di luar sana dan Mak Jah sangat gembira dengan sokongan anak-anak semua, ya. Seperti biasa, Mak Jah sentiasa ingin berkongsi pengalaman bersama dengan anak-anak Mak Jah di luar sana. Maklumlah, dengan usia Mak Jah yang dah peringkat umur yang macam ni, banyak pengalaman, banyak kejadian-kejadian yang berlaku di semasa Mak Jah membuat penggambaran drama ataupun filem, dan Mak Jah sangat suka berkongsi pengalaman Mak Jah bersama dengan anak-anak Mak Jah di luar sana. Jadi pada kali ini Mak Jah ingin berkongsi pengalaman di mana kejadian ni berlaku agak lama dulu, mungkin awal tahun 2000, di mana Mak Jah dapat tawaran berlakon sebuah drama yang panggung drama. Panggung drama ni adalah drama yang macam dia seumpama dengan cerai kerama. Dan tajuk dia, kalau seingat Mak Jah, tajuk dia Kita. Jadi drama Kita ini sangat menarik. Dia mengenai 3 orang wanita yang ada dilema hidup masing-masing, dan mereka bercuti di Tasik Kenyir, dan mereka ada masalah mereka masing-masing, dan apabila mereka pergi hiking di dalam hutan Tasik Kenyir itu, maka mereka tersesat di dalam hutan. Jadi para pelakon dia, seingat Mak Jah, adalah Mak Jah sendiri, Kartina Aziz dan Nadia Mustafa, dan ada jugalah pelakon-pelakon yang Mak Jah tak berapa ingat lagi. Kalau tak silap Mak Jah, ramai pelakon yang lain yang supporting cerita tu, tetapi yang leadingnya adalah kami bertiga. Mak Jah memainkan peranan sebagai seorang wanita yang agak warak, yang bertudung labuh, yang sangat taat kepada suaminya, dan dia dihantar ke Tasik Kenyir untuk mengembirakan hatinya kerana suaminya ingin berkahwin lagi. Jadi dalam keadaan yang agak stres, watak Mak Jah tu, dia bertemu dengan 2 orang lagi rakannya, iaitu Kartina Aziz dan juga Nadia Mustafa. Dan mereka pun ada cerita mereka masing-masing, ada dilema mereka masing-masing. Penggambaran tu
kalau tak silap Mak Jah, dia dalam mungkin lebih 10 hari kami berada di Tasik Kenyir. Kami sepatutnya menginap di resort, resort yang betul-betul orang kata dekat dengan Tasik Kenyir, tetapi memandangkan banyak perkara-perkara yang berlaku, yang kami dengar daripada orang-orang sekeliling, betapa misterinya tempat tu. Jadi kami semua mengambil keputusan tidak mahu tinggal di situ, dan kami menginap di sebuah macam boleh dikatakan macam chalet, iaitu bilik-bilik di, kalau tak silap Mak Jah, di tidak jauh daripada kawasan Tasik Kenyir itu, tapi kena naik kereta jugalah. Kalau tak silap Mak Jah di Kuala Nerang. Itu seingat Mak Jah lah. Cerita dia bukan cerita hantu, dia cerita drama, heavy drama, tetapi banyak pengalaman-pengalaman yang mistik ketika kami syuting penggambaran drama kita. Rakan Mak Jah ni, Nadia Mustafa ni, dia adalah seorang yang sangat, bagi Mak Jah, dia sangat bertuah, kerana dia adalah orang yang boleh nampak makhluk-makhluk gaib, dan dia ke mana pun dia pergi, dia akan dapat melihat makhluk yang kita tidak dapat lihat. Jadi kebanyakan scene kami ataupun babak yang kami lakonkan, kalau tak silap saya 80%, ya mungkin 70 ke 80% di dalam hutan, iaitu betul-betul di tepi Tasik Kenyir. Tasik Kenyir itu sebagaimana yang anak-anak tahu, dia sangat luas dan agak bermisteri sikit, dan kami berlakon betul-betul di tepi di Tasik itu. Dia ada hutan, dia macam ada membukit sikit, dan dia di dalam hutan. Kerana cerita tu kami sesat di situ, dan saya sentiasa ada beg silang yang di dalam tu ada Quran, kerana saya orang yang agak warak lah dalam cerita tu. Jadi nak dijadikan cerita pada malam tu, kami syuting di dalam di tepi Tasik tu, di dalam hutan tu. Kami bergaduh di dalam cerita tu, kami bergaduh, 3 orang ni bergaduh. Bila dia bergaduh, suasana agak tegang. Jadi bila suasana tegang, ada Katina Aziz, watak dia ni, dia garang. So dia ni macam nak lari daripada kami lah, bergaduh. Bila dia marah, dia lari ke depan, ke dalam hutan tu. Kemudian saya nampak Nadia Mustafa, dia kalau tak silap saya, dia ada shawl dekat bahu dia. Dia macam dia menundukkan mukanya, dan dia menutup mukanya dengan shawl dia. Kemudian dia memandang saya. Saya pun macam tak sedap hatilah. Saya kata, kenapa? Dia kata, belakang saya. Saya dah tahu, sebab saya tahu dia memang orang yang nampak. Hijab dia terbuka, hijab dia boleh nampak. Jadi saya memang saya tak nampak. Kemudian dia kata dekat belakang saya. Oh, saya berlakon tu pun memang saya tak bergerak banyak. Saya diam macam ni. Lepas tu bila adegan yang kami marah-marah, Katina pun pergi lari daripada kami. Dia pergi ke depan. Kemudian saya nampak dia mengundur. Padahal di dalam scene tu sepatutnya dia terus lari daripada kami. Tapi dia mengundur. Dia bukan membelakang, dia mengundur tau.
Dia mengundur pergi dekat kami. Kemudian director macam perasan, kenapa dia buat benda yang tidak disuruh oleh director. Kemudian director kata cut. Lepas tu dia orang kata Kak Tin, dia orang panggil dia. Kenapa buat macam tu? Kak Tin tak boleh pergi lagi dekat depan. Dia kata, Kak Tin tak boleh pergi. Kak Tin dah nampak. Dah nampak dah, dia kata. Nampak apa gitu orang cakap. Kak Tin nampak ada seorang perempuan dan juga bulu rumah saya naik. Sebab dia kata dia nampak seorang perempuan, dia macam manusia lah. Dia pakai tudung. Kemudian dengan anak dia. Anak dia tu macam separuh bau ni tengah menengok kami tengah syuting. Tengah melihat kami syuting. Dia tengok je kami macam ni. 2 orang anak beranak ni. Kemudian Katina kata yang paling dia takutkan sebab dia tak nampak kaki dia orang. Itu yang membuatkan dia macam dia takut nak membelakangi dan dia mengundur je pergi ke kami sebab dia takut kalau dia pusing belakang, dia takut benda tu kejar dia. Jadi dia kata dia tak boleh nak buat scene tu. Jadi kami pun macam ada banyak gangguan pada masa tu. Jadi kami terpaksa menunda scene tu. Kami buat di lain hari. Dan tapi kami terpaksa jugalah sebab adegan tu tak habis lagi. Kemudian pada keesokan harinya scene adegan lagi besar, di mana adegan yang kami dah mula berbaik balik. Lepas tu ribut taufan dekat tempat tu, dan saya watak saya tu dia terpaksa azan dekat situ. Bila scene tu berlaku dengan kita dia bukan hujan lah, dia macam ribut. Okey, dengan dia punya apa namanya kipas apa semua, kipas besar semua ribut macam tu. Saya terpaksa azan lah. Saya azan, tapi saya macam pening tau. Dia macam berdengung kepala saya. Saya tak tahu apa saya buat. Saya tak tahu, azan tu macam tak boleh nak keluar dari mulut saya. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu apa saya cakap. Kemudian yang saya dah macam, saya tak nampak dah semua orang dekat keliling saya. Saya tahu ada ramai kru, ada cameraman, ada lighting man, ada semua. Tapi apabila saya nak sebut azan tu, kepala saya dah berdengung apa semua. Pada ketika tu hari dah macam memang dah lewat malam lah, dekat pukul 12 macam tu. Saya macam tak boleh nak sebut. Lepas tu director kata cut. Yang saya dengar sayup orang cakap cut. Lepas tu okey kita rap lah, director kata. Lepas tu saya cakap dekat okey ke scene tu? Okey dia orang kata, dia orang tak nak cakap apa-apalah. Kemudian tak lama lepas tu kita tak boleh nak teruskan syuting sebab dia blackout. Tak tahu lampu semua apa semua terpadam. Bayangkanlah blackout di dalam hutan yang gelap gelita. Masa tu saya macam nak menangis. Ya Allah, kita tak tahu, tak nampak jalan, kosong. Saya tak tahu, saya capai je lah tangan siapa-siapa untuk kami keluar daripada hutan tu. Kemudian tak tahu macam mana kami berpegang-pegang tangan dapatlah keluar daripada hutan tu, dan kemudian syuting kami disambunglah kemudian hari. Lepas tu saya besok tu director bercakap dengan saya. Dia kata saya terpaksa, saya kata macam mana scene semalam. Dia kata boleh ke? Dia kata boleh. Memang saya ada azan, tetapi saya dah bukan saya dah di separuh dirasuk. Sebab apa? Director tu kata saya menonong nak pergi ke dalam Tasik Kenyir tu. Saya berjalan. Saya rupanya dalam cerita tu saya tak sepatutnya berjalan. Saya macam takut. Bila ribut taufan, saya macam
kena azan macam tu. Tetapi saya disambil saya tak tahu saya azan tu, saya berjalan menonong nak masuk ke Tasik Kenyir. Jadi sebab itu director kata dia tak boleh nak habis, dia tahu dah saya dah separuh dirasuk dan saya pun tak sedar apa saya buat. Dia kata rupanya diorang masa tu sangat risau dengan keadaan tu. Okey, lepas tu habislah cerita dekat situ. Dalam hutan tu kami director ni pun orang yang agak pandai jugalah. Dia bukan orang yang sebarangan. Dia pun adisi jugalah. So dia dah tak tahulah apa dia buat, tapi kami dapat meneruskan syuting tu. Tapi yang lagi satu yang paling misteri adalah saya ingat saya masa tu hari Jumaat. Hari Jumaat ni biasalah kita half day lah kita kerja sebab semua lelaki pergi sembahyang Jumaat. Tapi kalau perempuan kita rehat lah, kita sembahyang dekat bilik apa semua. Jadi saya, Katina Aziz, Nadia Mustafa, kami pun balik ke tempat penginapan kami dalam pukul 3 kami datang balik ke lokasi. So on the way tu dah dekat macam 2.30 tu kami pun pergi ke lokasi. Dalam perjalanan seingat saya yang bawa kereta adalah Nadia Mustafa, kemudian dalam kereta tu ada saya dan juga Katina Aziz. Kemudian bila kereta lalu dah dekat nak sampai Tasik Kenyir, sebelum pergi Tasik Kenyir tu dia ada hutan-hutan kan. So, saya nampak seorang perempuan yang saya tak tahulah dia perempuan ataupun lelaki, tetapi dia memakai kain batik dan kepala dia macam ada dia berbalut macam tu, macam orang pakai turban tu, tapi dia sangat kurus. Dan yang seingat saya yang agak pelik tu, dia tahan kereta kita orang. Tapi dia macam ni tau. Dia bukan kalau kita tahan kereta kita akan tahan macam ni kan, kita tahan kereta macam tu. Tapi dia macam ni tau. Dia macam ni. Dia tahan, dia tangan dia melambai-lambai macam ni. Tetapi yang saya takut, tangan dia panjang. Tangan dia macam melepasi lutut ni panjang. Dan dia tunduk macam tu, menahan macam tu. Tapi Nadia dah terlepas dah. Macam I cakap tadi ada orang minta nak tumpang kereta. Nadia kata kita kena undur balik lah. Tak dan berapa saat saya pandang balik, memang tak ada orang. Mana orang tadi? Tak ada. Lepas tu macam-macam kejadian lah. Bila kami pergi ke set, kami jumpa ular hitam dan macam sesuatu yang aneh lah. Kemudian ada juga scene yang macam kami naik boat yang dekat Tasik Kenyir tu, dan orang yang dekat Tasik yang tuan boat tu, dia bagi tahu dekat saya beberapa hari yang lalu. Dia kata ada pekerja Bangla lah. Dia orang nampak pekerja Bangla ni, tak tahu dia hilang, tetapi dia orang nampak dia berjalan atas Tasik itu. Tak tahu pergi ke mana, tak tahu, hilang macam tu. Sebelum kami syuting dekat situ, itu kejadian yang berlaku lah katanya. Dan kami lagi takut lah masa tu. Tapi nasiblah masa tu kami dah dekat nak habis syuting, dan resort yang kami sepatut duduk tu, kami ada scene dekat situ. Dan resort tu cantik, tetapi dia sangat macam, sebab dia mungkin di dalam hutan dan tak ada orang banyak, jadi suasana tu agak suram. Jadi masa tu seorang kru dah dirasuk. Dia dirasuk, tetapi dia tak adalah dirasuk macam menjerit-jerit apa semua. Dia dah nampak Pontianak dekat atas pokok mengilai-ngilai. Masa tu tak tahulah dia keluar nak ambil apa, saya tak tahu. Tapi dia nampak Pontianak dekat atas pokok. Dia tapi tak tahulah dia orang ubatkan dia. Kemudian dia pun alhamdulillah lah, dia dah okey dah.
Jadi kami, sebab itulah kami memang tak nak duduk dekat situ. Semua orang tak nak duduk dekat situ. Saya tak tahulah kalau ada budak-budak kru yang berani kan. Tapi kami semua duduk dekat tempat lain. Tapi rupanya tempat yang kami menginap tu pun, saya dengar daripada kawan saya, tempat tu pun memang ada gangguan. Nasib baiklah saya, sepanjang saya duduk di bilik tu, walaupun saya tak berapa boleh tidur, tapi saya tak adalah apa-apa gangguan. Tapi kawan saya pernah cakap, di tempat yang kami duduk tu, dia kata setiap pukul 2 pagi ada ketukan dekat pintu. Dan dia kata tolong jangan buka, memang tak ada orang. Rupanya bilik yang kami duduk tu pun memang boleh tahan juga misterinya. Jadi itulah dia ya anak-anak. Terima kasih Mak Jah ucapkan kerana sudi mendengar cerita Mak Jah. Jadi insya-Allah di minggu-minggu yang akan datang, Mak Jah akan berkongsi lagi pengalaman, macam-macam pengalaman yang Mak Jah lalui sepanjang Mak Jah syuting. Dan sehingga kita berjumpa lagi di minggu depan, ingat pesan Mak Jah, jangan leka hidup di dunia ini, kerana ada yang memerhati kita di alam lain.